ketiga untuk tahun 3, boleh buka muka surat 39. Okey, muka surat 39 nampak nombor tu, muka surat 39. Okey, tajuknya ialah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Ustaz gariskan tu. Okey, nampak ya semua? Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita tengok apa itu mukjizat. Apa maksud mukjizat? Apa maksud dia kan? Kita tengok pengertian mukjizat, kita tengok kat sini. Nampak ni yang saya buatkan ni, pengertian mukjizat. Okey, dari segi bahasa ialah melemahkan atau mengalahkan. Okey, melemahkan atau mengalahkan. Okey, yang istilah pula, dia punya maksud dia yang paling jelas. Kita tengok perkara luar biasa yang menyalahi adat yang dianugerahkan kepada para nabi dan rasul. Okey, mukjizat ni hanya ada pada para nabi dan rasul. Okey, faham semua? Kita manusia biasa tidak adanya mukjizat. Okey, faham? Kita manusia biasa sahaja, tak ada mukjizat. Okey, kita ada benda lain. Okey, hanya nabi dan rasul saja yang ada mukjizat ni. Apakah mukjizat tu? Kita tengok lagi kat bawah tu kan. Apa tujuan mukjizat yang Allah Ta'ala bagi? Kita tengok lagi kat bawah. Okey, Ustaz letak kat bawah ya. Okey, tujuan mukjizat Ustaz dah ajar dah. Untuk tahun 3 Bukhari, Ustazah Umi pun dah ajar untuk tahun 3 Muslim. Okey, kita tengok tujuan mukjizat yang Ustaz bulatkan ni. Tujuan mukjizat, tujuan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan mukjizat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah untuk yang apa? Untuk apa? Okey, yang pertama untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Nak tunjukkan betapa Allah Ta'ala ni berkuasa, bagi kepada Nabi Nabi Muhammad dia punya apa, kelebihan Nabi Muhammad ni boleh buat apa, diri dia tu macam mana, diri baginda sallallahu alaihi wasallam tu macam mana. Itulah nak menunjukkan Allah Ta'ala itu berkuasa. Okey, yang kedua untuk membuktikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebenar-benar rasul yang diutuskan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu untuk bukti. Allah Taala nak tunjukkan Nabi Muhammad ni Allah yang hantar. Allah yang lantik dia menjadi rasul. Itu yang kedua. Tengok yang ketiga, nombor 3. Untuk membuktikan kebenaran ajaran yang dibawa oleh rasul-rasul. Pembuktian kepada ajaran rasul kita, ya, Nabi Muhammad. Nabi kita apa yang awak hafal nama-nama nabi kan dalam lagu kan, Adam, Idris, Nuh, Soleh, semua tu kan. Okey, itu adalah nabi dan rasul yang awak hafal tu, 25 orang tu. Maksudnya Allah Ta'ala nak buktikan kebenaran yang 25 orang rasul tu, ajaran yang dibawa mereka tu ialah sebenar-benarnya ajaran. Yang terakhir sekali ialah Nabi Muhammad yang membawa ajaran agama Islam. Okey, kita tengok yang keempat. Untuk melemahkan musuh-musuh Allah. Okey, mukjizat Nabi kan, Nabi dan Rasul ni banyak dia punya kelebihan yang Allah Ta'ala bagi. Yang tujuan yang terakhir ialah untuk melemahkan musuh-musuh Allah. Nanti kita tengok apa yang musuh-musuh Allah ni bisa dilemah disebabkan mukjizat Nabi dan Rasul ni. Kita tengok nanti ya. Okey, tengok info bawah ni. Semua mukjizat yang dikurniakan kepada Nabi tidak sama antara satu sama lain. Ia dikurniakan mengikut suasana dan keadaan umat masing-masing. Kita umat Nabi Muhammad. Nabi lain pun ada umatnya yang tersendiri. Kita ni berada di bawah umat Nabi Muhammad, dalam kalangan umat Nabi Muhammad. Okey, mukjizat Nabi dan Rasul ni
Mukjizat Rasul tidak sama langsung. Okey. Kita buka muka surat 40. Tadi muka surat 39. Okey, muka surat 40. Bahagian mukjizat. Kita boleh tengok bahagian mukjizat. Ni yang ustaz tanda warna merah ni. Bahagian mukjizat. Okey, mukjizat terbagi kepada dua bahagian. Awak kena ingat ya. Mukjizat terbagi kepada dua bahagian. Okey, kita tengok apa tu mukjizat. Apa dua bahagian mukjizat tu? Yang pertama, mukjizat maknawi. Ini nombor satu. Yang kedua, mukjizat hissi. Okey, faham ya? Mukjizat maknawi dan juga hissi. Mukjizat maknawi dan hissi. Okey, apakah maksud mukjizat maknawi tu? Kita tengok. Mukjizat yang tidak dapat dilihat dengan mata, tetapi dapat difahami dengan akal. Okey, kita tak dapat lihat mukjizat ni, tapi kita dapat difahami dengan akal, fikiran. Okey, kita tengok mukjizat hissi. Mukjizat yang dapat dilihat dengan mata. Okey, maksudnya yang satu ni tak dapat dilihat dengan mata, tapi dia boleh difahami dengan akal. Yang hissi ni pula mukjizat yang boleh dilihat dengan mata. Okey. Kita tengok yang bawah. Contohnya. Salah. Okey, contoh untuk mukjizat manawi. Al-Quran Al-Karim, Isra' dan Mi'raj. Okey, itu ialah mukjizat maknawi. Al-Quran Al-Karim, Isra' dan Mi'raj. Cerita turunnya wahyu Al-Quran apa semua, kita tak dapat lihat macam mana prosesnya Al-Quran tu diwahyukan kepada Nabi. Tapi kita faham Al-Quran tu sekian kita faham. Sampai hari ni kita dapat lihat Al-Quran tu, tapi kita tak boleh lihat proses Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Muhammad tu. Kita tak boleh tengok, tak dapat lihat dengan mata. Isra' dan Mi'raj, Nabi Muhammad Isra' kan, Isra' naik ke langit, turun semula, kita tak dapat lihat dengan mata, tapi kita boleh faham. Okey, itu ialah mukjizat Nabi Muhammad tu, Isra' dan Mi'raj dan Al-Quranul Karim. Okey, hissi pula. Kita tengok ni, yang ustaz buat ada panah ni. Contoh dia, yang pertama, keluar air dari celah jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar air dekat jari Nabi Muhammad tu. Nampak? Keluar air. Kita tak dapat lihat lah. Sebab kita ni zaman bila pula kan. Okay, itu zaman Nabi Muhammad tu, para sahabat boleh lihat keluarnya jari air di celah jari jemari Nabi Muhammad. Okey, yang kedua, terbelah bulan di langit. Mukjizat ni dapat dilihat dengan mata. Itulah mukjizat Nabi Muhammad, keluar air di jari jemari Nabi Muhammad dan terbelah bulan di langit. Itu contoh dia. Okey, kita buka muka surat 41. 41 tu. Tak nampak lagi ke? Nampak kan? 41. Sambungan tadi. Tajuk dia ialah perbezaan antara mukjizat dan sihir. Ni ustaz bulatkan ni. Ustaz petakkannya ni. Okey, perbezaan antara mukjizat dan sihir. Okey, kita tengok mukjizat tu apa, sihir tu apa. Okey, kita tengok kotak yang pertama. Perkara luar biasa yang berlaku kepada nabi-nabi dan rasul. Saya cerita tadi yang di awal tadi kan. Mukjizat tu apa? Khusus untuk nabi dan rasul sahaja. Kita manusia biasa, tak ada mukjizat. Okey. Okey, kita tengok sihir. Perkara luar biasa yang berlaku kepada manusia. Manusia biasa ni yang kena sihir ni kita. Nabi Muhammad pun kena, apatah lagi kita kan, manusia biasa ni kan. Sihir ni orang kata apa? Ilmu hitam, ilmu yang tidak elok yang diamalkan oleh manusia. Ilmu-ilmu yang bersandarkan kepada jin dan syaitan. Okey, iblis laknatullah. Okey, kita tengok yang kedua tu, tidak boleh dipelajari oleh sesiapa.
Mukjizat ni tak boleh dipelajari oleh sesiapa pun sebab khusus untuk nabi-nabi dan rasul. Okey. Kita tengok sihir tu apa yang sebelah ada tu kan. Kita tengok sebelah ni. Boleh dipelajari daripada orang yang mahir dalam ilmu tersebut. Okey, maksudnya sampai ke hari ini masih ada ilmu sihir ni. Ilmu yang tidak elok ni. Orang apa turun-temurun belajar benda-benda yang tidak elok ni. Okey, sampai sekarang masih ada je. Kita tengok kotak yang ketiga. Hak Allah yang dikurniakan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Maksudnya Allah Ta'ala bagi kelebihan ni hanya untuk nabi-nabi dan rasul. Hak Allah Ta'ala. Okey. Yang sebelah dia, sihir bertentangan dengan ajaran Islam dan membawa kepada syirik. Okey, syirik. Terkeluar daripada agama Islam. Okey. Menyalahi agama Islam. Bila berlakunya syirik, Allah Ta'ala murka. Orang yang mengamalkan sihir ini, dia berdosa besar. Okey. Yang terakhir, kita tengok ni. Digunakan untuk membantu nabi-nabi dan rasul-rasul. Kelebihan dia tu. Untuk bantu nabi-nabi dan rasul. Macam Nabi Muhammad kan. Awan memayungi Nabi Muhammad. Itu maksudnya Allah Ta'ala bantu Nabi Muhammad daripada terkena panas waktu tu. Okey, kita tengok yang terakhir untuk sihir digunakan untuk kepentingan peribadi. Maksudnya kepentingan diri dia lah. Ni orang yang main sihir ni. Dia guna ilmu hitam ni mesti untuk kepuasan diri dia, kepentingan diri dia. Asalkan orang yang dia buat tu, dia sihir tu kan, mati ke, dia santap orang tu sampai mati, dia seronok. Untuk dia punya keseronokan diri dia. Yang penting orang yang dia buat tu merana disebabkan oleh sihir yang dibuat oleh dia. Tok Bomoh tu kan. Yang orang kata Tok Bomoh yang buat sihir tu, tu semua syirik tu. Tok Bomoh, dukun-dukun, tu semua menyalahi ajaran agama Islam. Okey, faham setakat tu? Okey, Ustaz ajar ringkas sahaja.